Oh. Hello, Assalamualaikum. Khabar semua orang, saya harap semua orang ada semangat. Saya ditugaskan untuk bantu korang punya matrix. Dua benda saya perlukan. Saya minta korang ada pen atau pensel dengan kertas conteng sahaja. So sebelum kita masuk macam mana nak jawab soalan SPM untuk matematik, saya nak breakdown apa yang korang kena faham dan kenapa korang belajar pasal matrix. So, benda pertama yang saya nak bagi tahu adalah kenapa dan apa benda matrix tu. So, starting contoh, bayangkan saya ada satu kelas saya ada 3 orang budak, Abu, Fatimah dengan Badar. Katalah saya buat ujian, saya buat dekat diorang ujian pertengahan tahun. Saya buat dekat diorang ujian pertengahan tahun, tulisan saya merapu sikit, so kalau tak faham minta just shout out dekat voice, nanti saya akan nampak, saya akan dengar lah. So ujian pertengahan tahun, dia orang punya BM si Abu punya 85 dia dapat. Lepas tu si Fatimah dapat 75, si Badar dapat 68. BI pula si Abu dapat 80, lepas tu si Fatimah dapat 82, lepas tu si Badar dapat 90. Lah ujian pertengahan tahun. So daripada table ni, daripada jadual yang korang dah biasa tengok ni, kita boleh keluarkan benda-benda yang penting. Contohnya, kita boleh keluarkan dia punya nombor-nombor ni, 85, 80, 75, 82, 68 dengan 90. Dengan cara apa? Dengan cara matrix. So matrix tu apa cikgu? Matrix tu adalah satu cara presentation nombor. So kalau korang dah belajar kat sekolah, saya rasa semua orang tahu, saya akan cipta matrix apa dekat sini. Siapa boleh bagi tahu saya akan cipta matrix apa dekat sini? Tiga darab dua. So cara sebutan matrix adalah baris, darab, lajur. Ada berapa baris? Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Ada 3 baris. Ya, ini lajur 1, ini lajur 2. So dalam bahasa Inggeris, so dalam bahasa Inggeris row 1, row 2 and third row. Bahasa Inggeris column 1 and column 2. So daripada sini korang nampak kita boleh keluarkan nombor tu dan kita cantik letak dalam bentuk 85, 75, 68, 80, 82, 90. Dan mesti korang tulis dekat bawah tu, ini adalah matrix 3 baris darab 2 lagi. So kalau korang tanya kenapa kita kena belajar pasal matrix, ini dia salah satu sebabnya. Contoh, ujian pertengahan tahun dah ada, lepas tu cikgu teruskan dengan ujian akhir tahun, 3 budak yang sama. Lepas tu cikgu ambil markah dia orang, yang seorang dapat 90, yang seorang dapat 75 juga, yang seorang dapat 60, yang seorang ni si Abu dapat BI dia 75, si Fatimah, dia skor kali ni 90. So Badar kali ni BI dia jatuh sikit 85. So dengan cikgu keluarkan matrix untuk ujian akhir tahun ni, cikgu keluarkan matrix satu lagi untuk ujian akhir tahun. So dengan 90, 75, 60, 75, 90, 85. Apa yang cikgu boleh buat dengan dua-dua matrix yang cikgu dah keluarkan ni? So cikgu boleh darab, cikgu boleh tambahkan dia. Cikgu boleh letak sebelah-sebelah dan cikgu boleh tambahkan dia. Untuk cari apa? Untuk cari markah keseluruhan. Keseluruhan. So cikgu, memang kita akan belajar bab tambah tolak darab untuk matrix, tapi konsepnya kenapa korang belajar matrix adalah kerana daripada bentuk table korang boleh cipta dia punya matrix. Itu sebabnya. Sebab jarang saya jumpa student yang faham konsep ni. So saya kena bagi ni awal-awal, kenapa kau belajar matrix? Asal kau belajar? Asal sibuk sangat nak belajar matrix? Sebab kau boleh ambil daripada table dan keluarkan nombor-nombor tu dan kita boleh buat cari markah keseluruhan. So untuk contoh buat masa ni, saya tak masuk tambah tolak lagi. Alright, saya just nak make sure semua orang on the right track. So 85 akan tambah dengan 95 akan jadi kalau korang congak dia akan jadi berapa lah? 175. 175. Good. 175.
Maksudnya dekat sini korang pun faham dua matriks yang akan keluar. Kenapa? Matriks hanya boleh ditambah atau ditolak kalau matriksnya sama. So maksudnya dekat atas kanan ni kita akan ada 155. Lepas tu dekat ni akan ada 70, 70, 140. So dia jadi 150. So yang bawah kanan ni kita ada 90 tambah 80, 170. So 172. 60 tambah 60, 120 akan jadi 128. Dan yang terakhir sekali 90 campur 175. 175. So kita by apa kata apa, by intuition korang tahu nombor si yang ke atas tu siapa punya? Ingat tak? Ali tak? Saya pun tak ingat. Siapa? Abu. Oh, Abu. Thank you. Ada budak yang cakap. Saya pun lupa. Siut tu. So Abu, yang bawah ni siapa punya? Fatimah. Yang bawah ada Ali. So dengan cara ni korang boleh dengan senang-senangnya tak payah refer dekat ni, oh ni tambah ni dengan cara matrik sahaja. Korang tahu ini markah untuk BM, ini markah untuk BI. Sebab tu belajar matrix. Zaman sekarang zaman AI, zaman artificial intelligence, so matrix adalah salah satu benda yang korang kena master untuk teruskan nak masuk dalam AI, siapa yang minat coding and everything. So sama lah juga macam ni. Contoh saya bagi nombor pelik. Katalah bulan ni, bulan Mei Perdua jual 5,000 kereta. Kereta apa saya tak tahu. Bulan Jun dia jual 6,000. So Proton bulan Mei, kalau tak nampak begitu So Proton bulan Mei dia jual 1,500 for whatever reason. 2,000 walaupun rendah. Saya hanya nak ajar keluarkan matrix je. So matrix yang korang nampak kita ada 5,000, kita ada 6,000, 1,500 dengan 2,000. Dan matriks dia adalah 2 baris, 2 lajur. So mesti tulis 2 juga macam ni. Sama juga macam bawah ni, kalau ada satu table dia bagi dekat korang, dia bagi nombor, oh ini ada hari sukan. Okay, hari sukan ni ada 3 team, lepas tu ada yang menang gold, menang silver, menang gangsa, bronze. So dia ni menang 10, 5, 6, 1, 3, 2, 0, 2, 3. So kita pun dengan senang-senangnya pakai sistem matrix. Kau tahu ada 3 baris, ada 3 lajur. So 3 darab 3 yang so 10, 1, 0, 5, 3, 1, 6, 2, 3. Okay, so inilah matrix. Soalan yang saya nak tanya korang, contohlah kalau tiba-tiba korang dapat bentuk macam ni. Antara 10 dengan 10 yang ini, yang mana matrix? Bawah. 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 Sebab atas ni kita anggap sebagai Itu dia tak ada tu. bulat. Okey, yang bawah ni, yang kotak ni, yang ada kurungan ni, Matrix. ya, kurungan ni menandakan matrix. Ini adalah matrix. Matrix apa? 1 darab 1. So, itu cukuplah saya nak introduce untuk konsep bawah ni, tak payah buat lah, saya rasa semua dah nampak dah. So, kita nak teruskan kepada alamat. Okey, alamat apa cikgu? Saya gerak sikit. Okey, saya zoom. Contoh, ada matrix tu saya panggil A, B, C, D, E, F, G, H, I. Now, setiap huruf yang ada dekat dalam ni, nama dia ada nama macam Pro2 ada Pro2 Ativa, ada Pro2 Kembara, Pro2 Maybe. So, apa nama generik untuk semua ni? Semua huruf dalam ni kita panggil dia sebagai elemen. Elemen dalam bahasa Melayu unsur. So, ada unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, unsur kelima, 6, 7, 8, 9. Yang korang kena tahu adalah unsur pertama ni alamat dia berapa? Dia berada di baris berapa, lajur berapa? Obviously dia ada di baris 1, lajur 1. Yang si boboy pula, si B ni, dia ada pada 21 ke 1 ni? Baris 1, lajur 2. Baris 1, lajur 3. Baris 2, lajur 1, row, second column, first row. Baris 2 lajur 2, baris 2 lajur 3. Baris 3
laju 1, Laju 1, baris 3, Baris laju 3 2, laju 2, baris 3 laju 3. baris 3, laju Okay, thank you. So, semua orang tak ada masalah dengan alamat masing-masing. So, tak ada orang panik dan tak ada orang rasa macam, oh pening. Yang mana satu Kalau ada, shout out sekarang, cakap cikgu, lain sekali boleh? Okay. Alamat tak ada masalah. Cikgu, lagi sekali boleh? Lagi sekali tu. Okay. So, lagi sekali. Saya bagi huruf lain pula. So, katalah saya ada satu matriks 2 darab 2. Bila saya tulis 2 darab 2, dalam kepala korang mesti ada 4 tempat kosong. 1, 2, 3, 4. Kalau saya tulis matriks 3 darab 2, mesti ada 6 tempat kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, saya dengan gatalnya menulis yang dekat atas ni saya panggil dia huruf donkey, kat sini saya panggil mak. Yang ni saya panggil X, yang ni saya panggil Y. Suka hati saya nak letak huruf apa. Lepas tu saya panggil sini B, C, saya panggil sini F, saya panggil sini G, sini tak nak F lah, H, sini saya panggil I. Now, apa yang saya nak korang tahu adalah alamat dia, alamat setiap unsur tu. D yang atas ni, kita tahu dia ada dalam matriks 2 darab 2, maka alamat dia adalah, dia berada pada kedudukan baris pertama, laju pertama. Yang emak tu pula, E tu, dia berada pada baris pertama, laju kedua. Yang X tu, dia berada pada kedudukan baris kedua, laju pertama. So, ni akan jadi 2, 2. Dan apa keywordnya korang faham ni betul-betul ke tak? Elemen terakhir mesti akan menunjuk kepada dia punya matrix. So, ini akan jadi 2, ini akan jadi 1, 1, ini akan jadi baris 1 laju 2, baris 1, baris 2 laju 1, baris 2 laju 2, baris 3 laju 1. Baris 3, laju 2. Nampak dia sama? Sama. So, bila sama korang tahu cara korang susun alamat setiap unsur dekat dalam matriks tu betul. Now, cikgu, kenapa kena tahu pasal alamat? Kenapa kita kena belajar pasal alamat dia? Dengan korang boleh membezakan siapa ada di kedudukan apa, korang boleh bagi tahu dekat saya. Okey, saya tak nak. Ni siapa yang dah conteng-conteng, dah ambil nota semua, saya tak kisah korang nak ambil nota macam mana pun. Pada saya janji konsep tu korang nampak. Kenapa kena belajar pasal konsep alamat? Saya tanya korang, matriks yang atas ni dengan matriks yang bawah ni obviously takkan sama. Apasal? Baris tak sama. Bagi tak sama. Bukan. Yes. Tak sama. Laju tak sama. Atas Ada tak sama. obvious sangat tak sama. Dia lain. Sebab dia punya peringkat lain. So, kenapa kena tahu pasal macam tu? Contoh saya bagi satu soalan dekat korang. Ada satu matriks dekat sebelah kiri, saya tak tulis dia punya matriks order. Saya panggil atas X. Yang ni saya sengaja bagi nombor. Yang ni saya sengaja bagi nombor. Kemudian saya kata benda ni sama dengan ada satu matriks sebelah kiri. Dan sengaja saya bagi nombor dekat sini. Sebelah kiri, sebelah kanan bagi huruf. Sebelah kiri saya bagi 3Z. X saya bagi 10. So, untuk benda macam ni, apa yang korang nampak? Korang nampak sebelah kiri tu matriks je matriks 3 darab 1. Sebelah kanan pun matriks 3 darab 1. Dengan intuition korang, benda ni dah terlahir dalam kepala korang. Samalah. Apa yang korang buat ni? Compare. Takkan tak pernah compare kat sekolah baju Muhammad tu cantik. Baju dia, kasut aku cantik, kasut cantik. Benda tu yang kita buat, kita compare. Sama ke tak kiri kanan? So kau tengok kiri, kau tengok kanan. So maksudnya, atas sekali tu, yang unsur yang ada pada kedudukan 1, 1 mesti sama dengan unsur yang ada pada kedudukan 1, 1. Kenapa? Sebab simbol sama dengan ini membawa erti yang sangat besar. Ini mengatakan sama dengan. Maksudnya, siapa yang ada dekat sebelah kiri akan sama dengan siapa yang ada dekat sebelah kanan. So maksudnya, automatically korang boleh bagi saya X kan? X berapa? 10. 10. So automatically korang boleh bagi saya Y. Macam mana nak kira Y cikgu? So kau tahu Y adalah 2, Bagi 2. 5. Dah bagi 2. So 15 adalah 3Z.
So Z adalah 5. So ini sahaja sebab kenapa kena tahu beza dia. Kena tahu ini 21, ini C21, ini 31, ini 31. Okay. Contoh kalau kompleks sikit, saya encourage untuk korang try. Saya sangat encourage untuk korang try. So saya ada 7, lepas tu saya ada X tambah 4, lepas tu saya ada X, lepas tu saya ada 4Y. Saya tutup. Saya kata benda ni sama juga dengan matriks sebelah kanan ni. Ada 7, ada 9. Bawah kiri saya kata letak Y tambah 2. Yang sebelah kanan tu saya letak Z. Okey. Ingat, alamat sama. Sebab apa? Matriks dia sama. Dan juga sebab saya yang paksa supaya kiri sama dengan kanan. Sama dengan. Atau dalam bahasa Inggeris, equal to one another. They are the same. Apa bukti dia? Atas kiri, alamat 11 sama 77. So maksudnya, kalau 7 sama dengan 7, saya guna color kalau 7 sama dengan 7, maksudnya atas kanan mesti sama dengan atas kanan. So atas kanan mesti sama dengan atas kanan. Maksudnya X tambah 4 tu mesti sama dengan 9. Apa sebiji nombor kau kena letak, tambah 4 jadi 9. 5. 5. Itu congak. Okey, itu cara congak. So kalau cara algebra macam mana cikgu? Oh kat sekolah biasa kita orang diajar hantar. Saya tak ada masalah dengan hantar. So hantarlah. Hantar 4. Kenapa kau hantar 4 sebelah kanan? Sebab kau nak X. Bila kau nak X, Kita nak cari X. bila kau nak cari X, betul? Kau nak cari X, kau akan tinggalkan dia seorang-seorang. Sekarang ni kau dah tinggalkan dia seorang-seorang dekat sebelah kiri, maka 9 tolak 4 adalah 5. Jadi 5. Good. So, kalau kat sini kau dah nampak, bawah kiri mesti sama dengan bawah kiri. So, X tambah Y, saya dah ngarut dah. So, X sama juga dengan Y tambah 2. Apa yang kau dah dapat daripada warna biru tadi, kau tahu X itu X itu Ya. 3. Ada sebiji nombor kena tambah jadi pindahkan boleh, nak congak pun boleh sebab soalan ni mudah. So 5 tolak 2 saya pindahkan. So Y saya adalah 3. Now nak cari yang bawah kanan pula, kita ada Y dengan Z. So obviously saya guna color merah. So 4Y sama dengan sebiji Z. So Y tahu. So 4 masukkan 3 kat situ. So Z adalah 12. 12. So kalau korang boleh benda ni, so tak ada masalah. So apa yang saya ajar adalah make sure korang faham, compare, bandingkan, itu sahaja. Now, saya nak masuk kepada tambah dan tolak pula. Siapa yang dah conteng, yang nak ambil nota, jangan buat cantik dulu, tak sempat nanti. So, tambah, tolak untuk matrix. Kalau ada sebiji matrix kat sini, saya bagi 2 darab 3, saya minta pertambahkan dengan matrix 3 darab 1. Lepas tu matrix ni saya sebut 2 darab 2, tambahkan dengan sebuah matrix yang saya panggil 1 darab 3. Bagi tahu saya, yang atas boleh buat tak? Tak. Tidak boleh. Ya. Peringkat Tak boleh. Ya, sebab peringkat tak sama. Thank you. So, tambah tolak mesti sama. Tambah atau tolak mesti sama. Kau jangan pening kepala. So, apa yang tak perlu sama? Maka sekarang, disebabkan saya rasa, boleh tak saya assume semua orang faham tambah tolak macam mana? Boleh kan? Boleh. Okay, Ya, saya assume. Maka kita dah sepatutnya masuk kepada satu part yang mana saya nak start main dengan huruf dan nombor. So katalah saya ada 4x. Okay, saya tambahkan dengan, ni adalah sebiji matrix sebelah kiri, matrix sebelah kanan kita ada negatif y, tolak negatif 2. So itu semua sama dengan 2x. Now, saya bagi masa 30 saat lah. 30 saat untuk korang try. Boleh start 20 saat. Okay.
Silakan. Cari nilai Y dengan nilai X. Alright, so ada sesiapa nak try? Ke cepat sangat? Okay, so macam mana ni? Tolong, tadi ramai ada bunyi, ni tak ada bunyi ni. So, okay. Macam mana? Ada orang nak try jawapan? Y apa? X apa? Y sama dengan negatif Y 3. negatif 3. Y negatif Y 3. negatif 3. X. 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 Negatif 2. Negatif 2. Okay, no worries. Jangan risau. Salah betul saya tak kisah. Now, apa yang saya nak korang fokus adalah C11, alamat 11 akan tambah dengan C alamat 11 menjadikan Sabar. apa dia? C21 akan berinteraksi dengan siapa yang ada dekat 21 akan berinteraksi dengan siapa yang ada dekat 21. So kalau saya bagi dalam bentuk bulatan, yang atas akan tambah dengan yang atas, dapat yang atas. Yang bawah akan tambah dengan yang bawah, akan dapat yang bawah. So, untuk yang atas, 4 kau tambahkan dengan negatif Y, lepas tu dapat 7. Masa kau belajar form 1, form 2, form 3, form 4, tambah tolak jumpa akan jadi tolak Y. Sama dengan 7. Ni cara algebra ya. So, kau nak Y. So, biasanya saya akan suggest student untuk swap places dengan 7. Supaya 4 itu akan duduk sekali dengan negatif 7 sebab 7 pindah jadi negatif 7. Okay, so Y tu pindah jadi positif. So obviously kau akan dapat 4 tolak 7 iaitu negatif 3. So dapatlah Y negatif 3. So yang bawah pula, ambil sebiji tu, so X kau nak tambahkan dengan negatif 2. Saya tak tinggalkan apa pun, saya ambil semua ni. Okay, semua akan jadi 2X. So, tambah tolak macam biasa, basic akan jadi tolak. So, X tolak 2 akan jadi 2X. Okay, kita nak X. So, kita susun lah. Susun supaya X tu setempat. Masalahnya sekarang, X sebelah ada dekat kiri. Ada satu X sebelah kiri, ada satu X sebelah kanan. So, tak boleh buat apa, kau kena gabungkan dia. So, saya dengan sengaja membawa X ke sebelah kanan, so tinggallah negatif 2 dekat sebelah kiri. So 2X akan tolak X. Maka yang tinggal jawapan memang X adalah negatif 2. So algebra dia, itu algebra dia. Okay, so saya minta semua orang try satu soalan. Saya bagi panjang sikit soalan ni. Dah ambil gambar ke benda semua dah? Saya teruskan. Dah. Alright, so cuba try soalan ni. So 3X kat bawah, so ada 4Y, lepas tu negatif 2. Kita tak buat banyak latihan, kita akan buat supaya kalau saya rasa lega je, saya tahu semua orang okey, tak ada budak cakap apa-apa, saya assume korang okey, maka saya akan teruskan hari ni sampai kepada songsang dan macam mana nak pakai calculator untuk buat matrix ni. Sekarang ni kita manual je banyak. Okay, ada 2 huruf iaitu Y dengan X dan saya berkehendak untuk kamu bagi saya X berapa dan Y berapa berdasarkan cerita yang saya buat ni. Saya bagi masa untuk korang try. Soalan macam ni selayaknya korang kena spend masa 2 minit untuk double check jawapan. Tapi kita kelas tak lama, so saya bagi 1 minit lah, cuba try. Saya akan bagi jawapan juga pun nanti. Nak tanya boleh? Boleh silakan.
Matrix 3 darab 2 tu boleh tak tambah dengan 2 darab 3? Tak boleh. Kenapa? Nak saya tunjuk? Okey, saya tunjuk sementara korang buat ni, saya tunjuk kenapa soalan tadi. 3 darab 2, apa rupa dia? Ada 3 baris. 1, 2, 3. Ada 2 lajur. So macam ni lah, 3 darab 2. Kau nak tambah dengan 2 darab 3. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, ni tambah kita tambah bukan darab. Tambah. So dia ni, tambahlah dia ni. Okey, contohlah kata bolehan. Dapatlah. Nak tulis apa ni? Kat sini. Nak tulis 3-2 ke nak tulis 2-3? Kalau kata boleh tambah. Bukan Confuse, nanti 3 darab 3 ke? Okey, so matrix perlu sama kalau nak ditambahkan. Sebab apa? Kalau kita ada atas kiri dengan atas kiri, lepas tu kita ada tengah atas dengan tengah atas. Lepas tu dia ni ada kat sini, ni tak ada. Tak ada apa nak ditambahkan sebab tambah dengan tolak dia straight. Dia mesti sama kedudukan dia. Sebab itu saya minta kamu belajar ini 1-1, ini 1-2. Dia ni ada 1-1, dia ni ada 1-2. Dia ni ada 1-1, ada 1-2 dan tiba-tiba dia ada 1-3. Masalahnya dia ni tak ada 1-3. Nak tambah macam mana? Tak ngam lah, tak ngam. Kalau dekat situ kosong tak boleh juga? Pun tak boleh. Sebab apa? Ingat balik. Kenapa buat matrix? Sekejap, saya patah balik sekejap je. Sebab kamu ambil nombor yang betul kat sini, contohnya macam ni. Abu tambah markah si Abu je untuk BM. BI si Abu tambah BI si Abu je. Cuba kalau saya terbalikkan apa nama ni. Cuba kalau saya ambil apa nama Pro 2 dengan Proton. Saya padamkan nama. Saya padam nama ni, saya letak Abu. Lepas tu saya letak kat sini Fatimah. Lepas tu badan nak campak mana? Faham? Badan nak campak mana? Tak adil lah macam tu. So matrix ni guna dia adalah untuk tambah tolak, minta maaf. Matrix tambah tolak ni guna dia hanya untuk matrix yang sama. Okay. Saya menjawab soalan Faham. Tapi yang kat jadual tadi yang BMBI tu, kalau si Abu tu katakanlah markah BI dia tak ada. Yang lain semua ada. Okay. Kata Abu Ponteng. Abu Ponteng. Lepas tu kalau tak ada kosong lah. So kat belakang ni nanti kau tulis kosong. Kosong markah BI dia. Maksudnya kat situ tak adalah kosong. Maka nanti Okay, dah faham. Faham. Okay, sama, no problem. Alright, so so nak buat benda lah ni. Macam biasa, alamat sama, atas kiri akan bercakap dengan atas kiri untuk dapat atas kiri. Atas kanan akan bercakap dengan atas kanan untuk dapat atas kanan. Saya guna color. Silap, bawah kiri akan bercakap dengan bawah kiri, akan mendapatkan bawah kiri. Apa kalau tak guna lagi? So bawah kanan akan berinteraksi dengan bawah kanan untuk dapatkan bawah kanan. Kau nak X, kau tengok X ada kat mana? Mana ada X? Kat sini kan? Bawah kiri. Ya, bawah. Kat bawah kiri. Cuba cari X. Okey, cuba kita try dulu. So X tolak Y dapat 5. X tolak Y dapat 5. Tak dapat apa gini. So maksudnya kenapa tak boleh selesaikan? Sebab ada 2 huruf. Ada 2 anu. Korang panggil dalam bahasa Inggeris unknown. Saya belajar juga anu. So kita panggil dia huruf je lah. So huruf dua-dua tak boleh pakai. Masalahnya kenapa tak boleh pakai? Sebab ada 2 huruf. So kita kena cari salah satu huruf. Kebetulan atas kanan kita ada 4Y yang akan tolak 4 dapat 12. Ngam, itu yang kita perlukan. So 4Y tolak 4 dapat 12. So kita susun dalam kepala, oh aku nak Y. So semua nombor aku nak hantar sebelah kanan. So first yang sekali aku hantar 4. So 4Y sama dengan 12 tambah 4, 16.
So Y adalah 16 bagi 4, kau dapat 4. Kenapa kena cari Y? Sebab bila kau sumbat Y dekat sini, dekat tempat warna biru tu, sebab itu yang kita perlukan pun. So X adalah 5 tambah 4. So X pun jumpa, iaitu 9. So siapa yang dapat, congrats. Siapa yang pening kena cakap, siapa yang rasa nak minta saya ulang pun boleh, tak ada masalah. So Y 4, X 9. So rasa semua orang okey ni, tak ada masalah kan? Okey, kita teruskan. Ya. Dah ambil gambar semua. Kalau nak minta screenshot susah sebab saya tak atur cara saya nak PDF semua tu susah sebab lepas tu saya minta korang contoh-contoh. Nah, contoh ada satu keadaan yang mana ada satu matriks yang saya sengaja tak nak tulis dan saya gantikan dengan huruf. Ada satu matriks K yang dia bertambah dengan ada satu matriks K yang dia bertambah 1, -2, lepas tu 3, 5. Okey, lepas tu dia tolak ada satu matriks yang saya memang sengaja nak bagi dia punya nombor. Okey, -1, 0, 4. Dan apa hasil dia? Dia akan jadi 4, 7, -2, 0. Dan korang perasan dan korang telah diberitahu kalau tambah tolak semua matriks kena sama. So macam mana nak buat ni cikgu? Saya punya style, saya minta korang bayangkan ini kan matriks 2 darab 2. So ni 2 darab 2. So ni 2 darab 2. So obviously matriks K tu Adam, kau tahu dia adalah sebuah matriks iaitu 2 darab 2, ada 4 tempat kosong. Okay, inilah matriks K. Now, kenapa kita nak tahu benda ni? Kita nak cipta matriks K ni, macam mana nak cipta? Jom kita start bagi huruf. Kenapa bagi huruf cikgu? Sebab nanti saya nak guna huruf ni untuk beritahu diri saya bahawasanya si atas kiri tambah 1 tolak -2 dapat 4, dapatlah A. Dalam arti kata lain, A, ni saya selesaikan A dulu. So A tambah 1 tolak -2, okey, semua tu akan jadi 4. Yang B pula, saya guna garis merah. So B tambah 3 tolak 0 dapat 7. So B tambah 3 tolak 0 dapat 7. So C pula, C tambah -2 tolak -1 dapat -2. So C tambah -2 tolak -1 dapat -2. Saya tak selesaikan lagi ni saya keluarkan dulu. So donkey tambah 5 tolak 4 dapat 0. So donkey tambah 5 tolak 4 dapat 0. Okey. So untuk A, kalau korang boleh bayangkan apa yang akan jadi seterusnya adalah A tambah 3 sama dengan 4, maka A adalah 4 tolak 3 iaitu 1. A dah jumpa, yeay, ni 1. So B, obviously apa sebiji nombor tambah 3 jadi 7, boleh congak 4 lah kan. So kalau cara algebra hantar 3 ke sebelah kanan, so 7 tolak 3, so B 4 lah. So B 4. So C, bagi cantik sikit lah. Maksud cantik tu bagi korang nampak dia punya jalan kerja. So C tambah tolak jadi tolak 2, tolak-tolak jadi tambah 1 sama dengan -2. So susun supaya cantik sikit supaya korang nampak C tambah 1 tolak 2 sama dengan -2. So 1 tolak 2 -1 lah. Sama dengan -2. So hantar sebelah kanan, so 1 tolak 2, obviously C adalah -1. Next, yang last sekali, so D tambah 1 sama dengan 0 sebab 5 tolak 4, so D adalah -1. So dengan cara ni, mungkin korang rasa panjang ke susah ke, ada cara lain. So saya nak tunjuk cara lain. So ni kita sebab kita cari sebiji-sebiji. Okay, ni cara sebiji-sebiji. So ni D sama dengan -1. So C dah jumpa sama dengan -1. So biasanya orang akan minta apa conclusion kau? Kau tulislah conclusion. Conclusionnya K
K, matriks K besar mestilah 1, 4, negatif 1, negatif 1. Okay, done. Next, cara yang lain. Ni kita panggil cara sebiji-sebiji. Saya panggil cara sebiji-sebiji. So, kalau cara hantar-hantar boleh tak cikgu? Boleh? Tak ada masalah. So, contoh saya ada matriks yang simple sikit. Sebab nak tunjuk cara hantar-hantar je. Tambah ada sebiji matriks K. Okay. Tolak sebiji matriks 3, 7. Okay, sama juga dengan matriks 1, 4. Ada sesiapa yang saya terlupa nak tanya, ada sesiapa yang memerlukan saya cakap bahasa Inggeris ke? Tak ada Okay, tak ada maksudnya tak ada respon lah. Now, kau anggap sebagai ini sebagai macam huruf, panggil lah dia apa-apa pun. Macam saya panggil dia ni A, dia ni B. So, dia ni C. Anggap je. So, apa yang saya nak buat adalah saya nak angkat A ni, saya nak hantar sebelah kanan. Itu yang saya nak buat. So, asal K tu positif, so saya hantar sebelah kanan dia akan bertukar sifat jadi negatif. Okay, B tu asal dia negatif, so saya hantar sebelah kanan dia tukar sifat jadi positif. Macam algebra biasa. So, kau dah susun CAB, dah susun, settlekan lah. K buruk pula. So, settlekan lah. So, negatif 1, untuk dapat hasil K kamu tu mesti ada 2 yang terkeluar. 2 elemen. So, negatif 1 yang atas tu kamu ada negatif 1 tambah 5 tambah 3. So, 7. So, atasnya 7. Yang bawah tu kamu ada 4 tolak 2 tambah 7. 9. Itu cara satu lagi. Okay, soalan? Tak ada. Alright. Dah, semua dah conteng. Dah apa ni? Nak tengok chatting sekejap. Ridwana Rasidan, apa yang tak faham? Just buka mic sahaja. Jadi guys, tak faham? Okay, tak ada respon, saya teruskan. Now, saya nak ajar sesuatu untuk korang yang dipanggil sebagai pekali. Apa itu pekali matriks? Contohnya keadaan dia macam ni. Saya ada setengah dekat luar matriks tu. So ni contoh 8, ni 10, ni 4, ni 6. So apa benda si setengah ni buat kat luar ni? Apa guna 1/2 ni dekat luar ni? Ini menandakan Dalam. ya, ini namanya pekali. Pekali tu dalam bahasa Melayunya kau kena darabkan semua benda ke dalam. So dalam erti kata lain, 8 tu akan darab setengah, 10 tu akan darab setengah, 4 tu darab setengah, dan 6 tu darab setengah. Itu maksud pekali di luar matriks. So akan ada satu matriks yang lagi mudah daripada ni. Dia akan jadi 4 sebab 8 darab setengah 4, 5, 2, 3. Ini guna pekali matriks dekat luar tu. So kenapa kena tahu pasal pekali? Sebab nanti kita akan belajar apa nama ni, untuk cari songsang dia. Alright. Yang lain semua saya dah introduce. Darab. Okay, saya nak introduce darab pula lah. Boleh tak? Darab yang semua orang rasa. Boleh. Boleh. So, apa masalah darab? Apa beza darab dengan tambah tolak yang korang belajar tadi? So apa beza dia? Ingat, masa tambah tolak semua kena sama. Masa darab kena sama ke? Tak. So contoh, saya ada sebuah matriks, saya panggil sini A, B, C. Ni matriks apa? 3, 1. Now, saya hanya boleh mendarabkan dia dengan sebuah matriks yang ada saya panggil sini E, donkey, E, F. Atau saya boleh guna benda yang sama untuk mendarabkan dengan D, E.
atau saya boleh guna matriks yang sama untuk mendarabkan dia dengan D, E, F, G, H, I. Now, apa pattern ataupun corak yang kita nampak dekat sini? So yang paling atas ni, saya ada sebelah kiri tu semua 3 darab 1, 3 darab 1, 3 darab 1. Sebelah kanan tu, saya ada matriks 1 darab 3. Yang nombor 2, saya ada matriks 1 darab 2. Yang paling bawah tu kita ada 1 1. darab 6. 1 darab 6. Kenapa kena tahu bab ni? Sebab apa yang kau darabkan tu akan terkeluar kat sebelah kanan ni. So dalam erti kata lain, kau kena boleh agak apa matriks yang nak kena keluar. So cara dia macam mana? Kalau kau ada matriks 3, 1 darab 1, 3, apa yang menyebabkan boleh darab adalah kerana satu daripada dalam bahasa dia, laju daripada matriks di sebelah kiri sama dengan baris daripada matriks nombor 2 di sebelah kanan. Saya ulang. Kenapa benda ni boleh berlaku? Adalah kerana laju daripada matriks di sebelah kiri, 1 tu, sama dengan baris matriks di sebelah kanan, iaitu 1, 1. Ni 3, 1. Ni 1, 1, ni 1, 1. Nanti saya tunjuk yang lain. Kenapa ini kena korang tahu? Sebab bila dah sama, kita anggap dia macam tak wujud dah. Bila tak wujud, apa yang tinggal? 3 dengan 3. So 3 dengan 3 tu adalah matriks yang akan terkeluar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now, cara dia macam mana cikgu kalau nak darabkan matriks ni? Sekejap. Cara tu, mekanik tu saya nak ajar, tapi saya nak tunjuk konsep dulu supaya nampak beza. So untuk nombor 2 warna hijau ni, korang pun boleh agak apa yang nak keluar. Apa yang nak keluar adalah, sebabkan 1 dia dah sama, saya anggap dia dah tak ada. Yang akan keluar adalah 3, 2. So 3, 2 yang nak keluar. So 3 baris, 2 laju. Yang last sekali, korang pun nampak kita akan dapat 3, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap saya besarkan sikit. Saya ingat pula. Tablet saya ingat siap. Sorry. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah matriks 3 darab 6. Biasanya korang dapat 3 darab 3 je, tak susah pun. Okay, now cara nak buat dia. Right, ini baru matriks yang sedang lah. Nanti kita akan buat matriks yang berat sikit. So, cikgu, yang ni paling susah so far. Okay, saya setuju sebab apa? Dia punya kunci untuk buat ni adalah ini. Ini kunci dia. Kunci dia, kamu kena ambil laju. Saya tulis dulu. Semua aku. Okay, ambil laju dari kiri, okay, dan darabkan, ambil laju, laju, baris, laju. Sekejap. Jangan ambil ni, ini merapu. Sekejap, bagi saya buat sekali dulu, saya ingatkan balik, takut salah. So, saya ambil baris pertama dan saya darabkan dengan laju pertama. So, dia akan jadi A, D. A darab D. Saya ambil baris pertama, saya darabkan dengan laju kedua, dia akan jadi S. So, saya ambil baris pertama, saya darabkan dengan laju ketiga, A, F. Okay. Kemudian saya dah habis baris pertama, baru saya bergerak ke baris kedua. So keyword dia saya dengar dah. So habiskan, keyword dia habiskan baris, baru turun ke baris kedua, So baris seterusnya lah, So saya dah habis baris pertama, baru saya mula dengan baris kedua. So B darab D jadi BD. So B darab E jadi BE.
BF. D darab F jadi BF. So yang last sekali saya ada cacing. So cacing darab dongki jadi caring. C, E. C, CE, CF. CF. Okay. So sama konsep dia, habiskan satu baris dulu untuk didarabkan dengan semua laju. Baris pertama iaitu A sahaja yang ada. Baris pertama, so AD, AD. AE. AE, so BD, BD. BE. so CD, CE. CE. Okay, yang ni, okay kita try ni. So AD, semua orang tahu sini AD, AE, AF, AG. Okay, so jadi saya minta korang try sendiri. Ni try sendiri. Nanti minggu depan saya akan share dia punya jawapan. Ni try sendiri sebab anggaplah homework yang tidak dicek. Homework tak dicek. Tidak dicek. Tak dicek. Tidak disemak. Tidak disemak. Okay. So try macam ni dan saya nak pergi kepada yang berat sikit. Darab yang banyak orang tak suka. Nak tanya. Oh, okay. Tanya. Yang C, yang matrik first kali tu kan darab 1 dengan 1.3 kan. Kalau dia C darab dengan C nanti jadi CC ke C kuasa 2? Oh tak, itu E. Tak, kalau dia C kat situ. Oh kalau dia C, kalau dia C. Ha. So dia jadi C kuasa 2 lah. Habis kalau yang nombor dia tak sama kan ni katanya 3 darab 1 dengan 1 darab 3 nanti boleh jadi 3 darab 3 kan. Kalau 3 darab 2 darabkan dengan 1 darab 4. 2 dengan 1 sama tak? Lain. Tak boleh buat lah. Oh tak boleh. Gagal. Syarat dia 2 darab 4 ngam, teruskan. Nanti yang akan terkeluar adalah 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau kau ambil 3 darab 2, darab 2 darab 4, kau akan dapat 3, 4 yang akan terkeluar. Okay, boleh? Jadi kalau sama je lah. Sama. Konsep dia mesti sama. Yang saya nak korang take away hari ni, sangat-sangat take away, tak payah nak revise dah benda ni. Okay, kalau dia punya bila kau letak sebelah-sebelah, kalau dia punya sebelah dalam sama dengan sebelah dalam, teruskan. Betul lah tu. Kalau tak sama, tak payah teruskan. Tolonglah buat benda lain. Sama ada salah ke apa ke. Okay? Okay. Alright. Kalau 3 darab 1 darabkan dengan 3 darab 1 boleh? Okay, 3 darab 1 darab dengan 3 darab 1. Sama tak? Lain. So, jawapan dia? Tak boleh. Jadi sama tapi darab tak boleh? Ya, kat situ beza dia. Oh, okay. Faham So, bagus. Soalan yang saya suka. Tanya je, saya tak ada masalah. So, kenapa 3 darab 1 dengan 1 darab 3 darab boleh? Sebab sama dia punya sebelah dalam dia. Kalau hubungan dia tambah tolak, engkau mesti buat 3 darab 1 tambah dengan 3 darab 1 atau tolak lah. Matrix yang sama lah. Okay, good comparison. Kalau 3, 2, 3 boleh? Ulang balik. Kalau 3 darab 2 saya tak dengar tadi. 3 darab 2, 2 darab 3. Itu ke soalan kamu? Klik. Ya. Okay. So boleh lah. 2 sama dengan 2 sebelah dalam. Sama. So proceed dengan daraban. Cikgu, kalau 3 darab 2 dengan 2 darab 3 kau nak tambah tolak boleh cikgu? Tak ya. Jangan buat. Salah, tak boleh buat. Okay, darab sahaja. Yang perlu sama dia punya dalam tu. Yang perlu sama. Selain daripada darab, tambah tolak mesti kena sebiji dia punya matrix. Okay, saya nak teruskan dengan matrix yang berat sikit. So, bayangkan saya ada matrix tetra, sini ada A, B, C, D. Saya nak darabkan dengan matrix E,
F, G, A, B, C, D, E, F, G, H. H. So ni dua-dua. Dalam dia dua-dua sama. Dalam dia ni dua-dua sama. Ni sama. So ngam maksudnya darab lah. Apa yang terkeluar? Yang akan terkeluar adalah 2 darab 2. Saya guna kali lain. So apa yang terkeluar adalah 2 darab 2. So korang dah boleh bayangkan. Okay, dah boleh bayangkan apa yang terkeluar adalah 4 elemen, yang mana 4 elemen tu terdiri daripada 2 darab 2. Siapa cakap? Dia ni bagi tahu kat sini. Dia ni bagi tahu dekat sini. Okay. So kat sini yang biasanya student struggle. Macam ayat saya kata tadi, baris habiskan. Bahasa Melayu pun teruk. Habiskan baris. Darab laju. Okay, so saya nak buat satu garisan kat sini dan saya buat panjang sikit. Now bayang, buat tebal lah. Sekejap. Okay. Nampak saya buat apa ni? Ni baris warna kuning ni. Saya ambil semua yang ada dekat baris ni iaitu A dengan B. Dan saya bayangkan dia untuk saya darabkan dengan semua. Sorry. Saya bayangkan untuk geramnya jatuh tebal sikit. Saya ambil semua baris yang ada semua yang ada dekat baris pertama ni. Saya darabkan dengan semua yang ada dekat laju pertama. Saya ulang. Baris pertama saya darabkan dengan laju pertama. Okay, so dia akan jadi A didarabkan dengan E sebab yang ni jumpa dia ni. Lepas tu kamu tambahkan dengan B darab G. Atau mungkin kamu tak nampak. Lepas tu B dengan G tu nak buat apa cikgu? Kamu kena tambahkan lah. Okay. Next, saya ada baris pertama. Saya guna color lain. Saya tak habis lagi ni. Baris pertama darab dengan laju kedua. Maka saya akan dapat AF tambah juga dengan PH. So contoh yang bawah dah habis laju dekat sebelah kanan tu dah habis, baru saya teruskan dengan baris kedua. So itu yang saya nak korang tangkap. Dah habis ambil baris ke atas, baru kita teruskan dengan baris kedua. So kita akan guna konsep yang sama. C darab E tambah juga dengan donkey dengan giant. Lepas tu dah habis tu saya guna color lain pula. Ambil juga CD baru darab dengan FH. So korang nampak kita ada CF tambah HT. Alright, so dah terjadilah nombor dia. Contoh. Apa dah? Ni last contoh untuk hari ni. Saya nak guna nombor pula. Saya nak guna nombor. Nombor. Okey, ada nombor sekarang. Padam ni dulu. Kacamata. Yang tu untuk darab je kan cikgu? Ya, untuk darab saja. Oh ni darab ni. Saya guna titik pula, sorry. Itu darab. So 3, negatif 4. Alright, negatif 2, 5. Okay, saya nak darabkan dengan 1, 0, 2, 6. Conceptually ini 2, 2, ini 2, 2. Saya akan dapat sebiji matriks iaitu 2, 2. Alright, so macam biasa kita ambil baris sahaja daripada matriks sebelah kiri. So kamu ambil baris dari sebelah kiri dan kamu darabkan secara laju. Apa yang korang akan sepatutnya dapat adalah 3 darab 1. Saya guna titik ganti darab So 3 darab 1 atau tanah korang confuse. So 3 darab 1 tambah dengan negatif 4 darab 0. Lepas tu saya teruskan lagi dengan baris pertama sebab tak habis lagi. Kalau maksudnya ada 2 laju, maksudnya 2 kali lah. Okay, so saya ambil 3 darab 2, kemudian saya tambahkan dengan 6 darab negatif 4. Saya tulis 6 kat luar.
Negatif 4 kat dalam. Lepas tu saya teruskan lagi dengan dah habis dah 2 laju, maksudnya saya kena guna baris ni 2 kali. Saya ulang. 2 laju maksudnya saya kena guna baris tu 2 kali. Sekarang ni dah habis baris tu 2 kali dah pakai, saya teruskan yang kat bawah. So negatif 2 darab 1 tambah juga dengan 5 darab kosong. Dan saya teruskan yang terakhir. Negatif 2 darab 2. So negatif 2 darab 2 tambah juga dengan 5 darab 6. So kita boleh selesaikan sebabkan ini semua nombor, maka kita akan dapat 3 tambah kosong dekat atas kiri. Atas kanan tu kita dapat 6 tolak 24. Okay, bawah kiri kita dapat negatif 2 je sebab tambah kosong pun. Ni saya tolong diri sendiri lah. Korang pun tahu atas kiri ni 3. Bawah kanan tu saya dapat 30, nanti nak kena tolak dengan 4. Okey, 6 tolak 24, korang sepatutnya dapat 18. 18 tolak 4, korang sepatutnya dapat 26. So itulah jawapan dia. Okey, so minggu depan saya tak go to the basic dah. Minggu depan bila korang datang kelas, saya akan terus ajar inverse. Okey, ni baru darab. Okay, go. Alright. Terima kasih cikgu. Cikgu. Alright. Terima kasih, Go. Terima kasih cikgu. Ada soalan Terima tak? kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ada kata tinggal masyarakat go. Terima kasih Ya ada soalan tinggal. Ya ada soalan. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Go. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Thank you cikgu. Syukran. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Minggu depan ambil link dekat grup lah. So siapa yang nak tanya apa-apa, bolehlah saya spend lagi 5 minit. Boleh tanya, tak ada masalah. Cikgu, saya nak tanya boleh? Sila. Cikgu tahu tak yang kena cari K tu kan? Kan cikgu ada dua cara. So dua cara tu boleh guna lah. Boleh. Nak pakai cara algebra boleh, nak pakai cara ni pun boleh. Nak cari segi pun boleh. Oh, so jawapannya sama lah kalau kita guna cara yang beza. Ya betul, jawapan tetap akan sama. Oh, okey, baik. Okey, itu je. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Nak link group. Siapa ada link group tolong share. Saya gila tak ada. Okey, cikgu. Katakanlah 3 darab 2 dengan 2 darab 4 tu boleh kira kan? Kau nak tambah ke darab Darab. So tadi 5 darab 2 kan? 3 darab 2. Oh sorry. So 3 darab 2 kau nak darabkan dengan? 2 darab 4. 2 darab 4. Betul 2 darab 4. Saya dengar 2. Okey. So apa matriks yang nak terkeluar? Matriks apa yang nak terkeluar? Beritahu. 2 darab 2. Kan? 3 darab 4. 3 darab 4. Sebab 2 dengan 2 dah sama, ngam. Proceed. So yang terkeluar 3 darab 4. Apa rupa dia? Kau buatlah 4 laju dulu kat row pertama. Lepas tu kau buat lagi 4 laju. Ngam. Lepas tu nanti kita akan saya nak bagi korang bahan, nanti saya share kat grup lah untuk korang buat latihan. Okay, saya akan share kat grup nanti. Jangan risau. Okay, baik cikgu. Alright. Grup apa? Aku tak tahu. Ada kot? Saya tak ada dalam grup pun. Kena minta cikgu Azman tu. Tu. Grup cikgu. Ni masuk grup.
Nak tanya apa-apa boleh tanya Cikgu Azman sebab dia penyelaras dan dia bos saya. So, ada yang tengah tinggal ni tanya apa-apa ke? Cikgu Ada. betul tak? Cikgu sekejap, saya nak baca. Cikgu betul tak kalau saya kan nak faham satu bab tu saya tahu langkah A hingga Z? Betul tu. Arahan. Ngam. Siapa nak tanya tadi? Jadi yang tadi tu darab Mana? dia yang tadi tu ni kan. Jadi cara darab dia macam 2 darab 2 dengan 2 darab 2 tadi tu ke? Betul, cara nak dia 2 darab 2 tadi. So kau kena contoh-contoh. Disebabkan kamu dah tanya, kata saya bagi sini A pun huruf. A, B, C, D, E, F. Ini A, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Alright, so macam mana nak dapatkan 3 darab 4 tu? So ingat kamu ambil baris, darabkan. Boleh tak? So dia akan jadi A. Sekejap, saya besarkan dulu. Banyak pula dia punya ni. 3, 4, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So atas kiri akan dapat A darab G akan ditambahkan dengan B, K. So, lagi. Next, apa kat sini? Tak. A darab H tambah B darab AH tambah BK. AH tambah BL. Lagi. Habis AI dulu. AI, Tambah BM. PM. Good. So habiskan yang terakhir sekali, last. So AJ AJ, BM. tambah BN. Sampai sana semua. Betul. Kau dah habis baris pertama, kau dah darab dengan semua laju. Kau balik ambil nombor 2 pula. So CG tambah Donkey B. dah naik. Dragon King lah kau. So CD tambah HL jadilah CH tambah DL. HI. So semuanya sama lah macam tu. Baik. Alright. Okay, terima kasih. Sama. Minggu depan kita akan buat macam Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu.